Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi dalam Reka Cipta, aplikasi Android mudah menggunakan App Inventor. So untuk video kali ini saya nak share macam mana kita nak masuk ke dalam App Inventor. So okey, kita akan buka website App Inventor. Okey, sebentar saya try zoom supaya semua nampak. Okey, so dia punya alamat ialah App Inventor. Okey, App Inventor. Okey, dah ada tu .mit.edu. Okey, so enter. Okay. So first dia akan bawa kita ke laman web utama dia lah. Okay. So ini laman web utama dia. Okay. Laman web utama App Inventor. Jadi dekat sini pun kita dah ada started macam mana nak buat, tutorial, forum, teach dan sebagainya. Okay. Event-event yang biasa yang dianjurkan, tapi banyaknya di luar negara lah. Okay. So ini Twitter dia, siapa nak follow. Okay. Di atas ni boleh baca lah berkenaan dengan App Inventor, sejarah, siapa di belakang tim-tim dia, nak jadi pengajar pun boleh. Ada cara-cara dia macam mana, news yang terbaru, okay, apa perkembangan terkini, dia dah ada upgrade baru dan sebagainya. Okay, ni resources dia. Okay. So dekat sini macam-macam lah kita boleh explore. Okay, untuk masuk kita just create. Kalau perasan kat sini ada button create apps. Okay, klik je, klik. Okey, dia akan minta kita user dan password untuk login. Okey, so oleh kerana ini ialah produk Google, collaboration ataupun kerjasama dengan MIT, jadi kita boleh login menggunakan Google account. Jadi boleh masukkan guna ID dan password Google ataupun Gmail lah, Gmail. Okey, di sini saya akan masukkan ID saya. Okey. So untuk kalau UTHM kita dah ada G Suite ataupun dah berdaftar di bawah Google. Jadi kita boleh menggunakan alamat penuh lah. So klik next. Okay. Dan masukkan password, user dan password Gmail ataupun Google kita. Okay. Next. Okay. So kita tunggu sekejap. Okay. Okay, first kali dia akan keluar Windows yang blank ni lah. Okay, dia punya intro lah, selamat datang dan sebagainya. Okay. Dan dekat sini pun dia akan bagi tahu macam mana kita nak set up Android device untuk kita testing nanti. Okay. So just continue. Okay. Ni adalah dia bagi untuk wizard dia nak step by step. So kita just close. Okay. So ini page pertama yang kita akan dapat kosong. Kalau kita dah ada projek, dia akan senaraikan projek kita di sini. Okay. So nak start new project, kita boleh klik di sini. Dan kalau kita nak tengok, nak keluarkan balik semula pop-up tadi macam mana, kita pun pergi pada help, show splash screen. So ini yang tadi lah. Sebab dekat sini saya akan tunjukkan macam mana nak set up Android untuk kita nak buat uji lari, nak testing nanti. Okay. Okay, kita bermula dulu dengan start new project.
Okay, so saya letak hello lah. Okay. Okay. Jadi dia akan nampak projek kita di sini dan dia akan buka kita punya view nantilah. Okay, yang ni yang saya terangkan view je. Di sini panggil palette, viewer, component dan juga properties. Okay. So contoh, ini gambar phone kita lah. Okay, kalau kita nak masukkan button, kita just drag. Okay, so dah ada button. So kalau tengok dalam komponen dah ada button. So di sini kita boleh rename, contoh button hello katakan. Okay, contoh. Untuk permulaan ni kita takkan buat apa-apa program. Nanti next video kita akan start. Ini kita just intro berkaitan dengan login dan juga penerangan sedikit berkaitan dengan permulaan ni. Okey, di sini kita boleh dia ada screen, button. So kalau kita tengok properties dia, kalau screen ini adalah properties untuk screen, ini adalah properties untuk button. Okey, screen kita nak tukar dia punya background. Okey, background image, background color. Kita nak screen kita color biru katakan, color kelabu lah. Okay, tukar di sini. Atau kita nak alignment kita, button ni nak center. Okay, jadi klik pada screen, tukar alignment dia horizontal, center. Okay, dapat. So kalau kita klik pada button, atau button sini, atau kita klik pada sini, kita akan nampak button hello. Properties dia macam mana. So kita boleh tukar dia punya teks, click me katakan. Okay, dia tukar. And then kita boleh tukar dia punya height. Mungkin kita kata by pixel 200. Okay. So kalau lebarnya, fill parent, penuhkan screen. Okay, ini button kita. Dan kita juga boleh tukar button kita background. Kita nak letak gambar kat sini, kita tak nak bentuk teks. Selain tu banyak lagi kita boleh buat. Kita boleh tukar, okay, button punya ni. Okay, dia punya text color, mungkin nak color merah, tengok boleh. Atau kita nak besarkan dia punya font, kita kata 40. Okay, dan lain-lain lah kita boleh ubah. Ini palette kita boleh tarik. Kita punya view, macam mana design kita, komponen kita dah tarik tadi, kita masukkan dalam ni. Kita boleh ubah dia punya properties. Okay, ini ialah designer view. So kita akan berpindah kepada block view. Okay, block view di sini ialah kita punya tadi apa dia panggil, palette yang dah ada tadi, ataupun komponen yang kita dah masuk. So bawah ni kita punya yang kita masukkan, iaitu button dengan label. So yang ini ialah built-in. So built-in ni kalau kita tengok, contoh kita kata button tadi, kita klik pada button. Okay, dia akan keluarkan apa yang kita nak buat, action dia. Click, when button hello click, when button hello got focus, long click, lost focus, dan macam-macam lah. Dan kita boleh ubah juga properties button dalam block viewer ni. Okay, so kalau kita nak when button click, kita akan drag button tu. Okay, just macam tu. Jadi bila kita arahannya ialah when button hello click. Jadi kita nak buat apa, mungkin kita nak tukar kepada tinggi label tersebut ataupun lebar dia. So bila kita klik pada label, dia akan keluarkan properties untuk label. Mungkin kita nak tukarkan tinggi dia. So kita sambung dia. Okay, so lepas kita sambung,
kita boleh set tingginya berapa. So dekat yang kalau dalam built-in ni ada control, logic dan sebagainya. So ada di atas ni kita boleh set. Okay, itu contoh yang paling mudah. Okay, kalau control dia ada if else, kita mungkin nak masukkan if else dan sebagainya. For each nak buat gelung. Logic ni nak buat true false condition. Listing ni macam array. So ada dictionary, ada variable, colors dan banyak lagi lah. Yang ni kita akan sentuh bila kita dah mula buat apps nanti. So kalau kita tak nak, mungkin tak jadi, kita boleh drag, delete, ataupun kita just klik, tekan button delete. Okay, so itu saja. Jadi itu yang paling mudah untuk kita buatlah. Semudah itu. Kita ada designer view dan juga block view. Designer kita nak design kita punya apps, block ni kita nak buat dia punya proses. So bila klik jadi apa, bila klik apa prosesnya, lebih kurang macam tu lah. Ok, bila kita dah siap semua, kita nak view, kita boleh pergi kepada connect dan juga view. Sama ada kita menggunakan app companion, emulator ataupun USB. Emulator ni kita install lah emulator pada phone. Okay, nanti saya akan terangkan macam mana kita nak view tu. Okay, so dalam projek ni menu projek, kita ada boleh my project, kita boleh start new project, kita boleh import export projek yang dah siap, save as, dan juga yang lain-lain lah. Import keystone nanti kita akan belajar. Okay, build ni bila kita siap, kita boleh jadikan dia .apk. .apk ni boleh install dalam Android nantilah. So dah siap, kita boleh pass ataupun kita boleh bagi pada kawan-kawan kita untuk dia install terus dalam phone. Okay, kalau yang connect ni kita just untuk view je, untuk testing. Okay, okay. So setting, nanti kita akan belajar. So help ni ada macam-macam help di sini. So kita pergi balik semula pada splash screen. Okay, sebab saya nak tunjukkan macam mana kita nak, apa cara yang kita boleh view kita punya project, cara-cara yang kita boleh testing dan view. So klik pada setup and connect an Android device. Okay, dia akan buka satu website dia. Okay, so kalau kita tengok, okay, kalau rajin bacalah, baca. Okay, ini option yang ada. Okay, option yang pertama, recommended. So kita boleh gunakan Wi-Fi dengan syarat komputer kita dan juga phone kita satu network, satu Wi-Fi. Maksudnya connect pada AP yang sama lah, guna Wi-Fi yang sama. Okay. Yang kedua ialah kita running tapi dalam komputer kita ada emulator. Boleh juga guna ni. Dan yang last kali kita guna USB. Ni adalah setting-setting dia. So saya lebih prefer guna Wi-Fi. Okay, kenapa? Yang pertama, kalau kita guna USB, dia nak driver phone dan sebagainya lah, nak kena setting. Kadang phone tu boleh tak connect dengan PC kita dan sebagainya. Okay, itu isunya. Okay, tapi ini berguna bila tak ada Wi-Fi. Okay, yang kedua, tak ada phone, kita boleh guna emulator. Okay, cuma emulator ni kita install satu emulator dalam kita punya PC, dalam komputer kita, dan kita run. Cuma kekangan dia ialah bila kita nak pakai sensor. Sebab dalam phone kita ni ada sensor. Sensor untuk GPS, sensor mungkin fingerprint, mungkin sensor untuk accelerator. Jadi kalau dalam contoh accelerator XY, bila phone tu kita sengetkan, kita condongkan dan sebagainya, itu accelerator. So of course kita boleh test kalau guna real phone ataupun telefon yang sebenar. Kalau di sini kita guna emulator, kita tak boleh nak cuba menggunakan sensor-sensor tertentu. Ok, macam mana nak guna phone? Ok, ini boleh klik ni. Nak guna ni kita akan klik, cara dia. Emulator pun kita akan klik. Okay, cuba kita tengok yang Wi-Fi first.
klik. Okay, so dia akan bagi tahu just yang pertama kita kena install dan download MIT AI2 Companion. Ni ada dalam ni Google Play Store. Search je ataupun scan lah QR code ni. Nanti dia akan jumpa, sorry mungkin dia salah saya buka Play Store, play.google.com, so tak Play Store. Okay, so kita cari MIT AI2 Companion ada. Okay, ni yang kita akan install. Okay, so install dalam phone kita supaya dia boleh untuk kita testing yang kita apps yang kita buat tu. Okay, okay, okay. Ini kalau nak guna AI Companion. So AI Companion ni kita akan cara kita nak test, kita akan pergi dekat sini, connect AI Companion. So nanti bila kita install, kita kena masukkan kod ni ataupun kita scan QR yang kita generate ni. So terus view pada telefon kita. Okay, itu satu kaedah. Okay, kaedah yang kedua, biasa kita akan guna dua kaedah ni lah. Tak ada phone langsung lah. Worst case tak ada phone langsung. Jadi kita akan menggunakan kaedah yang ketiga. Sekejap saya back. Okay, okay, help splash screen. Okay, okay, kaedah yang kedua, kita akan install emulator. So install emulator ni pun ada beberapa trik jugalah. Kadang-kadang ada yang slow PC nya, itu problem. Kadang tak boleh nak install sebab dia memerlukan version Java yang latest, spek PC tertentu. Okay, so kalau nak test juga boleh. Okay, so okay, dia ada step kat sini. So kalau kita Windows, kita akan download. Okay, download yang Windows. Okay, dia akan bawa kepada Windows punya installer. And then kita pergi kepada download installer. So kita download lah, download. And then bila dah download tu, kita akan open file tu, kita run dan install macam biasa. Okay, okay, so selepas install tu, kita akan run dia punya emulator. Okay, run emulator dia. Sekejap. Okay, jadi kalau di sini kita pergi connect emulator, jadi dia akan cari emulator yang dalam komputer kita. Dia akan runningkan satu phone di sini. So di sini sebab komputer saya ni saya tak install, jadi dia tak keluar lah. Okay, okay, itu saja untuk kita punya macam mana nak masuk App Inventor. Okay, sedikit intro lah apa yang ada dalam App Inventor ni. So kalau dah okay, kita boleh sign out. Okay, so bila itu saja, jadi yang lain-lain tu kalau nak explore sendiri, dalam ni pun dah banyak sebenarnya. Cuma yalah, nak kena baca lah. Okay, documentation, forum, tutorial dan sebagainya. Okay, so untuk video kali ni itu saja dulu perkongsian saya. Nanti kita akan tengok pada next video. So sekian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.